Terima kasih Puan Pengerusi kerana membenarkan saya berbahas di peringkat jawatankuasa Kementerian Kesihatan. Saya ingin membangkitkan 3 perkara untuk perhatian kementerian. Pertama ialah tentang pengurusan sumber manusia, butiran 010200. Daripada satu tinjauan yang dibuat oleh Malaysian Medical Association baru-baru ini, didapati lebih kurang 91% daripada doktor-doktor perlu membuat some form of overtime. Dan ramai daripada mereka, terutamanya doktor-doktor yang junior, yang kurang daripada bekerja kurang daripada 2 tahun, dikehendaki menjalankan tambahan masa atau overtime setiap hari. Dan 20% daripada mereka yang mempunyai pengalaman lebih daripada 2 tahun juga perlu bekerja overtime setiap hari. Dan yang lainnya perlu bekerja overtime 3 atau 4 hari. Dalam keadaan sedemikian, ramai daripada mereka, doktor-doktor ini berasa tertekan. Saya ingin tanya kerajaan, kenapa tidak mengambil lebih banyak lagi pegawai-pegawai perubatan atau doktor-doktor ini, supaya doktor-doktor tidak bekerja dalam keadaan tertekan. Dan ini telah menyebabkan ramai daripada doktor-doktor ini, antara sebabnya untuk kerana tekan ini, antara sebabnya telah letak jawatan, dan tahun lepas telah kita nampak satu angka tambahan yang meletak jawatan menambah mendadak 1,354 orang. Saya ingin tanya, itu persoalan saya, dan kalau kita boleh jimat duit daripada overtime ini untuk bayar pegawai perubatan baru. Dan kedua, ada ramai daripada pakar-pakar dan juga doktor-doktor yang telah memberitahu saya mereka lebih sudi kalau kerajaan boleh melaksanakan flexi hour. Mereka sudi mendapat gaji yang lebih rendah tetapi boleh hidup tanpa tekanan yang berlebihan. Harap kerajaan dapat mengambil kira 2 faktor ini. Perkara kedua yang ingin saya bangkitkan ialah tentang peralatan 01100 dan juga 02200 pengimejan diagnostik. Saya difahamkan di seluruh negeri Perak kita tidak ada satu mesin brain or head neuroangiogram, dan saya berharap kerajaan boleh membekalkan sekurang-kurangnya satu di hospital besar Perak, iaitu Hospital Tuanku Bainun di Ipoh, dan difahamkan di seluruh Perak hanya ada sebuah mesin tersebut di sektor swasta, iaitu di KPJ Ipoh. Dan akhir sekali, butiran 01100 tentang peralatan dan kenderaan. Mengikut statistik yang saya telah diberikan, saya difahamkan panggilan kecemasan untuk ambulan di negeri Perak bertambah secara purata setiap tahun 11% setiap tahun sejak 2015 hingga ke tahun lepas 2022. Saya ingin menanya kerajaan, memandangkan setiap tahun ada permintaan ambulan yang bertambah ini di negeri Perak, adakah jumlah kenderaan ambulan ini ditambah mengikut permintaan yang bertambah ini. Dan mengikut piawai yang ditetapkan oleh kerajaan, respon ambulan mestilah dalam 20 minit sampai ke tempat, iaitu selepas mendapat aduan mesti keluar daripada hospital dalam 5 minit dan sampai tempat kejadian. Kes ambulans sampai lebih daripada 20 minit. Dan juga ada kes-kes di mana ambulans hanya sampai 1 jam kemudian kerana kenderaan rosak atau tidak ada pemandu. Saya ingin tanya kepada kerajaan, adakah kerajaan menyediakan ambulans tambahan sebagai spare ataupun sebagai simpanan kalau berlakunya ambulans yang rosak. Dan juga saya faham memang tekanan tambahan perbelanjaan kalau kita ada banyak driver atau pemandu-pemandu ambulans ini. Bolehkah kerajaan juga melatih
pegawai-pegawai klinik atau hospital lain yang boleh memandu ambulans sebagai spare driver kalau mana-mana pemandu yang sepenuh masa itu jatuh sakit atau tidak dapat membawa ambulans tersebut. Oleh yang demikian, saya harap perkara ini dapat perhatian kerajaan dan kita perlulah menambah ambulans di negeri Perak seperti kerana permintaan telah naik dan juga pemandu-pemandu ambulans ini mestilah mencukupi. Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Beluas. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Mas. Assalamualaikum